Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So pada hari ini cikgu akan mengajar tajuk indeks, set dan logaritma di mana ia adalah bab 4 dalam matematik tambahan tingkatan 4. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi tentang indeks, so kita lihat dulu standard pembelajaran kita pada hari ini di mana murid boleh mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan indeks dengan menggunakan hukum indeks. Okey, manakala objektif pembelajaran kita pada hari ini, okey, di akhir pembelajaran murid dapat mempermudahkan sekurang-kurangnya 6 daripada 10 ungkapan algebra yang melibatkan indeks dengan menggunakan hukum indeks dengan betul. Seterusnya untuk kriteria kejayaan pula, saya berjaya sekiranya dapat mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan indeks dengan menggunakan hukum indeks. So kat sini hukum indeks ada 5. Okay, yang pertama A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Yang kedua A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Okay, yang ketiga A kuasa M kuasa lagi dengan N. So yang ni sama dengan A kuasa M darab N. Yang akhirnya kita dapat A kuasa MN. Okey, yang keempat. A darab B. Kita kuasakan dengan M. So kita akan dapat A kuasa M darab B kuasa M. Okey, yang terakhir, yang kelima. A per B kuasa N. So kita dapat A kuasa N per B kuasa N. Baiklah, sekarang kita lihat nota hukum indeks. Pada hari ini, kita akan belajar bagaimana untuk mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan indeks. Okey, kita lihat bentuk indeks. A kuasa N ialah indeks dengan A ialah asas dan N ialah indeks. Okey, contoh kat sini cikgu beri 2 kuasa 3. Okey, jadi 2 ini adalah asas dan 3 adalah indeks. Okey, suatu ungkapan algebra yang melibatkan indeks boleh dipermudahkan dengan menggunakan indeks. Okey, so kita akan lihat nanti beberapa contoh. Cikgu akan terangkan beberapa contoh bagaimana kita boleh permudahkan ungkapan algebra yang melibatkan indeks dengan menggunakan hukum indeks. Okey, sebelum kita lihat contoh, mari kita imbas kembali pengetahuan kita tentang indeks. Okey, A kuasa negatif N. So ini adalah indeks negatif. Okey, A kuasa negatif N. Okey, A kuasa negatif N. So A kuasa negatif N ni dia berada di atas. So kalau kita turunkan, kalau kita turunkan A kuasa negatif N ni, so dia akan menjadi A kuasa positif N. Okey, disebabkan perkali bagi A kuasa negatif N ialah 1. So maka atas ni kita tulis 1. Itu sebabnya A kuasa negatif N. Ini adalah indeks negatif. So kita boleh tukar A kuasa negatif N tu kepada 1 per A kuasa N. Okey, contoh. Cikgu beri 2 kuasa negatif 2. Okey, yang ini kita boleh tukar kepada, okey. So ingat 2 kuasa negatif 2 ni dia duduk atas. So kalau kita turunkan ke bawah, dia akan jadi 2 kuasa positif 2. Okey, yang atas ni kita letak 1. Okey, contoh lain. Okey, 2 kuasa negatif 1. So kita boleh tukar kepada 1 per 2. Okey, kalau duduk atas kuasa negatif 1, kalau duduk bawah dia akan jadi posisi 1. Okey, so 2 kuasa 1, so cikgu tulis 2 je. Kuasa 1 tak perlu tulis. Okey, seterusnya A kuasa kosong sama dengan 1. A tak boleh sama dengan kosong. Jika A sama kosong, maka kosong kuasa kosong, kalau kita tekan kalkulator, A kuasa kosong, kita tekan kalkulator, dia akan dapat mat error. Mat error ni maksudnya adalah tak tertakrif. Okey, contoh.
So dia kata A tak boleh sama kosong. So cikgu tulis A tu 1 lah. Okey, so kalau A nya 1, so 1 kuasa kosong. So kalau awak tekan kalkulator, 1 kuasa kosong, dia akan dapat 1. Okey, kalau A nya 2, so 2 kuasa kosong. Kalau awak tekan kalkulator, 2 kuasa kosong, dia akan dapat 1. Okey, seterusnya adalah indeks pecahan. A kuasa 1 per N. Okey, A kuasa 1 per N. So kita boleh tukar kepada bentuk punca kuasa. Okey, kalau kita lihat kat sini, dia punya 1 per N, dia punya penyebut ni N. Jadi bila kita tukar kepada bentuk punca kuasa, so dia akan jadi punca kuasa N A. Okey, contoh. Cikgu ada 2 kuasa 1 per 2. So kalau cikgu tukar kepada bentuk punca kuasa, so kita tulis dulu simbol punca kuasa. Okey, disebabkan penyebutnya kat sini 2. Okey, jadi kat sini 2 lah. Dekat sini 2. Tapi biasanya kalau punca kuasa 2, kita tak tulislah nombor 2 kat sini. So dia akan jadi punca kuasa. So ini 2. So punca kuasa 2, 2. Okey, contoh lain. 3 kuasa 1 per 4. So kita tukar kepada bentuk punca kuasa. So kita tulis dulu simbol punca kuasa ni. Okey, disebabkan per 4 per 4. Jadi kat sini tulis dulu 4. Okey, kita dapat punca kuasa 4, 3. Okey, kita pergi bentuk indeks yang seterusnya ni. Kita tengok A kuasa M per N. So A kuasa M per N ni, kita boleh tukar bentuk dia dalam kurungan A kuasa M. Lepas tu kita kuasakan lagi dengan 1 per N. Okey, so bentuk ni kita boleh tukar kepada bentuk punca kuasa. Okey, disebabkan awak tengok ni, disebabkan dia punya per N. Jadi kita akan dapat punca kuasa N. Lepas tu A kuasa M. Okey, ataupun kita boleh tukar kepada bentuk lain. Okey, A kuasa M per N ni. So kita boleh tukar dia kepada bentuk dalam kurungan A kuasa 1 per N. Lepas tu kita kuasakan lagi dengan M. Okey, so bentuk ni kita boleh tukar kepada bentuk punca kuasa. Jadi dia dapat punca kuasa N A. Yang ni dalam kurungan. Lepas tu kita kuasakan dengan M. Okey, cikgu bagi contoh. Kita ada 2 kuasa 2 per 3. Okey, so cikgu tulis dulu simbol punca ni. Okey, awak lihat per 3. Jadi kat sini dia akan jadi punca kuasa. Okey, dia akan jadi punca kuasa 3. Lepas tu 2 kuasa 2. Okey, bentuk lain pula. 3 kuasa 2 per 5. Okey, so kita tulis dulu simbol punca kuasa. Okey, kita tengok per 5 ni. Jadi per 5 ni dia akan jadi punca kuasa 5. Dia akan jadi punca kuasa 5. Lepas tu 3 kuasa 2. Okey, bentuk lain pula. 4 kuasa 3 per 2. Okey, kita boleh tukar kepada bentuk. Okey, tulis dulu simbol punca ni. Okey, kita tengok per 2. Per 2, jadi dia akan jadi punca kuasa 2. So, cikgu tak perlulah tulis kat sini 2. Jadi, 4 kuasa 3. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, so sekarang kita lihat hukum indeks. Okey, kita lihat hukum indeks yang pertama. So yang ini kita panggil hukum darab. So A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey, so nak gunakan hukum indeks ni, pastikan asasnya sama. Jadi kat sini asasnya A. Yang kat sini pun asasnya A. So bila asas sama, melibatkan operasi darab, so kita akan tambahkan dia punya indeks.
Tu yang kita dapat A kuasa M tambah N. Okey, contoh. 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 3. Okey. So kalau kita lihat kat sini asasnya sama iaitu asas 2. Bila dia melibatkan operasi darab, so kita akan tambahkan dia punya indeks. So bila asasnya sama, cikgu tulis sekali saja 2. Lepas tu cikgu tambahkan dia punya indeks. Akhirnya kita dapat 2 kuasa 5. Okey, kita tengok hukum indeks yang kedua. A kuasa M bahagi A kuasa N. Okay. So bila melibatkan operasi bahagi, so kita akan tolakkan dia punya indeks. So kita dapat A kuasa M tolak N. Okey, contoh. Okey, 3 kuasa 2 darab 3. Darab pula. Okey, cikgu padam dulu. So 3 kuasa 2 bahagi 3 kuasa 1. Okey. So pastikan asasnya sama iaitu asas 3. So apabila melibatkan operasi bahagi, so kita akan tolakkan dia punya indeks. Okey, so asasnya sama, cikgu tuliskan asasnya 1 je iaitu 3. Lepas tu kuasa 2. Okey, bila melibatkan operasi bahagi, so kita akan tolakkan indeksnya. So akhirnya kita dapat 3 kuasa 2 tolak 1. So dapat kuasa 1 lah. 1 tak payah tulis. Okey, kita pergi kepada hukum indeks yang ketiga, iaitu hukum kuasa. So A kuasa M, lepas tu dikuasakan lagi dengan N. So kita akan dapat A kuasa M darab N. Okey, yang mana akhirnya kita dapat A kuasa MN. Okey, contoh 4 kuasa 3. Lepas tu kita kuasakan dengan 2. Okey, yang ni kita dapat 4 kuasa 3 darab 2. So akhirnya kita dapat 4 kuasa 6. Okey, hukum indeks yang keempat. Dalam kurungan A darab B, lepas tu kita kuasakan M. Jadi ingat so semua huruf kalau ada nombor, semua nombor apabila dikuasakan M, so maknanya setiap huruf, setiap nombor yang ada dalam kurungan tu kita mesti kuasakan dengan M. Itu sebabnya kita dapat A kuasa M darab B kuasa M. Okey, contoh kat sini cikgu buat A B kuasa 3. So ingat semua huruf ataupun semua nombor yang dalam kurungan ni kita kuasakan 3. So cikgu akan dapat A kuasa 3, B kuasa 3. Okey. Okey. Sekarang kita tengok contoh yang pertama. Okey, soalan minta kita permudahkan ungkapan algebra yang berikut. Okey, kalau kita lihat kat sini, asasnya sama iaitu asas 4 4 kuasa 2N darab 4 kuasa M bahagi dengan 4 kuasa N So bila asas sama dan dia melibatkan operasi darab dan bahagi, so kita boleh gunakan hukum indeks So hukum indeks yang pertama yang kita boleh guna adalah hukum indeks darab So A kuasa M darab A kuasa N apabila asasnya sama, so kita boleh tambahkan indeks So A kuasa M darab A kuasa N. So kita dapat A kuasa M tambah N So yang ni apabila melibatkan operasi darab, so kita akan tambahkan dia punya indeks. Okey, hukum indeks yang kedua adalah hukum bahagi Jadi A kuasa M bahagi dengan A kuasa N. Okey, asasnya sama iaitu asas A. So kita tulis sekali je asas A. Lepas tu kita tolakkan dia punya indeks M tolak N Okey, so untuk soalan A ni 4 kuasa 2N darab 4 kuasa M bahagi dengan 4 kuasa N Jadi kat sini dia melibatkan dua hukum indeks iaitu hukum darab dengan hukum bahagi So apabila asasnya sama, kalau kita lihat sini asas 4, asas 4, asas 4. Jadi kita hanya tulis sekali je asas 4. Okey, lepas tu kita salin dia punya indeks 2 kuasa N So apabila melibatkan operasi darab kat sini, jadi kita akan tambahkan dia punya indeks Jadi 2N tambah dengan M. Okey. Kemudian pada masa yang sama kita lihat kat sini
Dia ada melibatkan operasi bahagi. Okay, dia ada melibatkan operasi bahagi kat sini. So, kalau bahagi, kalau kita lihat kat sini, so kita akan tolakkan dia punya indeks. Jadi dekat sini, kita tolak N. Okey, so sekarang kita ringkaskan. So, kita dapat 4 kuasa. Okey, 2N tolak N. Okey, 2N dengan tolak N ni, so kalau kita lihat, 2N dengan N ini kita panggil dia adalah sebutan serupa. So, apabila sebutan serupa, kita boleh selesaikan. Jadi, 2N tolak N. 2 tolak 1, kita dapat 1. Jadi, kita dapat 1N. So, cikgu tulis N sahaja. Kemudian, M tak ada geng, tak ada kawan. Jadi, salin baliklah. Tambah M. So, selesai. So, kita telah mempermudahkan ungkapan algebra yang diberi. Okey, cikgu teruskan lagi dengan contoh 1B. Okey, so dalam kurungan 5X kuasa negatif 1, lepas tu kuasa lagi 3, okey, darab dengan 4XY kuasa 2, lepas tu dibahagi dengan dalam kurungan XY kuasa negatif 4. Okey, yang ini cikgu salin semula dan cikgu tulis dalam bentuk lazim. Okey, macam mana bentuk lazim? Tengok cikgu buat. Okey, so cikgu salin balik. Okey, dalam kurungan. Okey, 5X kuasa negatif 1. Okey, kuasa 3. Kemudian darab 4X Y kuasa 2. Okey, kat sini dia gunakan simbol bahagi. So, bahagi kita tukar kepada bentuk pecahan. Jadi, ini kita tulis per. Okey, per. Okey, so inilah yang dipanggil bentuk lazim. Okey, so cikgu salin balik bahagi tu, cikgu tukar kepada per. Kemudian kurungan X, Y, tutup kurungan kuasa negatif 4. Okey, so kat sini, kita akan gunakan banyak hukum indeks. So, hukum indeks yang pertama adalah hukum kuasa. So, hukum kuasa. So, kurungan A kuasa M. Okey, lepas tu kuasa lagi dengan N. So, ini adalah hukum kuasa. So, sama juga dengan A. Okey, so ingat semua huruf yang berada di dalam kurungan ni, kita akan kuasakan dengan N. Jadi, dia akan jadi A kuasa M darab dengan N. So, akhirnya kita akan dapat A kuasa M, N. Okey, selain daripada hukum kuasa, kalau kita lihat kat sini ada operasi darab dan operasi bahagi. Jadi kita akan gunakan hukum indeks. Hukum yang pertama iaitu hukum darab. Jadi A kuasa M darab dengan A kuasa N. So kita akan dapat A kuasa M tambah N. So pastikan asasnya sama. So kat sini asas A. Jadi bila melibatkan operasi darab, so kita akan tambahkan dia punya indeks. So kita dapat A kuasa M tambah N. Okey, hukum indeks yang kedua adalah hukum bahagi. Jadi A kuasa M bahagi A kuasa N sama juga dengan, okey, bila asasnya sama, kita tulis sekali je. Okey, bila asas sama, melibatkan operasi bahagi, jadi kita akan tolakkan dia punya indeks. Jadi M tolak N. Okey, so sekarang kita berbalik kepada soalan. Okey, so kita akan gunakan hukum kuasa untuk selesaikan dalam kurungan ni. Okey, ingat semua huruf, semua nombor yang ada dalam kurungan, kita akan kuasakan dengan 3. Jadi, cikgu akan dapat 5 kuasa 3. Kemudian, dalam kurungan, X kuasa negatif 1, lepas tu kuasa 3. Okey, cikgu salin balik darab 4X Y kuasa 2. Okey, dibahagi dengan, sama juga dengan yang bawah ni. So, semua huruf ataupun semua nombor yang ada dalam kurungan kita akan kuasakan negatif 4. So, cikgu akan dapat X kuasa negatif 4. Kemudian Y kuasa negatif 4. Okey, so cikgu selesaikan lagi.
So 5 kuasa 3. So cikgu gunakan kalkulator. 5 kuasa 3 cikgu dapat 125. Okey, 125. Okey, kemudian X kuasa negatif 1. Lepas tu kuasa kali dengan 3. So ini kita akan gunakan lagi hukum kuasa. So cikgu salin dulu X. Okey. So hukum kuasa maksudnya kuasa negatif 1 ni kita akan darab dengan 3. Jadi cikgu terus je. Negatif 1 darab 3 cikgu dapat negatif 3. Okey, so selesai. Jadi cikgu darab. Okey, salin semula 4x y kuasa 2. Okey, bahagi dengan X kuasa negatif 4. Y kuasa negatif 4. Okey. So kalau kat sini kita lihat. Ada nombor 125 dengan 4. So yang ni nanti kita boleh darab gunakan kalkulator. Okey. So kalau kita lihat kat sini. Ada asas yang sama. So asas yang sama adalah asas X. Okey. Kat sini X kuasa negatif 3. Lepas tu yang kat sini asas X, tapi yang ni X ni kuasa 1. Dan dekat bawah ni ada X kuasa negatif 4. Okey. Jadi dekat sini asas yang sama adalah asas X. Okey. Kemudian dia melibatkan operasi darab dan juga operasi bahagi. Okey. Jadi cikgu teruskan lagi. Okey. Yang nombor dengan nombor kita satukan, kita kumpulkan pada satu tempat yang sama. Okey, sama dengan 125 kali 4. Lepas tu kalikan dengan X. Okey, cikgu salin dulu kuasa negatif 3. Okey. So kat sini kita ada asas yang sama, X. So X kuasa negatif 3. Lepas tu darab X. Lepas tu bahagi X kuasa negatif 4. Okey, untuk operasi darab. Okey, untuk operasi darab. Asas sama. Bila operasi darab. So kita akan tambahkan dia punya indeks. Okey, untuk operasi bahagi. Asas sama. Jadi kalau bahagi kita akan tolakkan dia punya indeks. Jadi dekat sini. X kuasa negatif 3. So darab dengan X kuasa 1. Jadi bila darab, kita akan tambahkan dia punya indeks. Jadi negatif 3 tambah 1. Lepas tu, pada masa yang sama, dibahagi dengan X kuasa negatif 4. So bila melibatkan operasi bahagi, asas sama, kita akan tolakkan dia punya indeks. Jadi, cikgu tolak. Lepas tu, buka kurungan negatif 4. Okey, so settle untuk asas yang sama X. Kemudian kalau kita lihat kat sini, ada satu lagi asas yang sama iaitu asas Y. Okey, kat sini Y kuasa 2. Lepas tu ada bahagi Y kuasa negatif 4. Okey, so sekarang kita selesaikan pula untuk asas 4. Jadi kat sini darab Y kuasa 2. Cikgu salin dulu Y kuasa 2. Okey, kat sini untuk Y, dia hanya melibatkan operasi bahagi. So bila asas sama, operasi bahagi, jadi kita akan tolakkan dia punya indeks. Jadi kat sini tolak dulu. Lepas tu buka kurungan negatif 4. Okey. So sekarang cikgu ringkaskan lagi. Okey. Kita gunakan kalkulator. 125 kali dengan 4. Kita dapat 500. Okey. 500. Lepas tu kat sini huruf X. Kita salin balik huruf X. Okey. Cikgu terus guna kalkulator. Negatif 3 campur 1. Lepas tu tolak 4. So cikgu dapat 2. Jadi X kuasa 2. Seterusnya cikgu salin balik Y. Okey. Lepas tu 2 tolak 4. So cikgu dapat 6. Okey. Selesai. So cikgu dah permudahkan ungkapan algebra. So kita dapat 500 X kuasa 2. Y kuasa 6. Okey. Dah selesai contoh 1B. Kita pergi pula soalan berikutnya. Contoh 1C. Okey. So sekarang kalau kita lihat untuk soalan C ni dia ada 4A kuasa 3 B kuasa 2 darab dalam kurungan 4AB kuasa 3. Lepas tu dikuasakan lagi dengan 4. Jadi kat sini kita akan gunakan hukum kuasa hukum kuasa yang ni. A kuasa M dalam kurungan
lepas tu kuasa lagi dengan N. So, kita akan dapat A kuasa M darab N. Akhirnya kita dapat A kuasa MN. Okey, dekat sini kita ada asas yang sama. Asas 4. Lepas tu kita ada asas A. Kemudian kita ada asas B. Okey, kalau kita lihat kat sini, dia hanya melibatkan operasi darab. Jadi, kita akan gunakan hukum indeks yang pertama iaitu hukum darab. So, A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey, sekarang kita selesaikan. Okey, so 4A kuasa 3, B kuasa 2, cikgu salin semula. 4A kuasa 3, B kuasa 2, cikgu salin semula. Okey, so cikgu salin semula darab. Kemudian cikgu selesaikan dalam kurungan. So ingat, semua huruf, semua nombor yang berada dalam kurungan, kita akan kuasakan dengan negatif 4. Jadi kita dapat 4 kuasa negatif 4. Lepas tu A kuasa negatif 4. Yang akhir sekali, letak dalam kurungan B kuasa 3. Lepas tu kuasakan negatif 4. Okey. Cikgu salin lagi. 4A kuasa 3. B kuasa 2. Darab 4 kuasa negatif 4. A kuasa negatif 4. Okey, yang ni cikgu selesaikan. So, B kuasa 3. Kuasakan lagi negatif 4. So, kita akan gunakan hukum kuasa. Jadi, kuasa 3 tu akan kita darabkan dengan negatif 4. Jadi, akhirnya B. Okey, cikgu terus congak. 3 darab negatif 4 tu dapat negatif 12. Okey, so sekarang cikgu tengok. Kita ada asas 4. Kita ada asas A. Kita ada asas B. So, semuanya melibatkan operasi darab. Okey, jadi ingat, bila asas sama, yang ni, asas sama, so kita akan tambahkan dia punya indeks. Okey, cikgu buat satu-satu dulu. Cikgu ambil asas 4 dulu. Yang ini 4 kuasa 1. Okey, lepas tu, yang ni, ni asas 4. Yang ini adalah asas 4 juga. Okey, jadi dia melibatkan operasi darab. Jadi bila operasi darab, so kita akan tambahkan dia punya indeks. So kalau kat sini 4 sahaja, jadi maksudnya dia adalah 4 kuasa 1. Jadi operasi darab, jadi cikgu akan tambahkan dia punya indeks. So tambah dalam kurungan negatif 4. Okey, selesai untuk asas 4. Sekarang cikgu pergi kepada asas A. Nak tulis darab boleh, tak tulis darab pun tak apa. Okey, yang ni cikgu tak pergi darab. Cikgu terus tulis A. Okey, lebih baik cikgu letak darab lah. Kita nampakkan biar berpisah dulu asasnya. Okey, so cikgu mulakan dengan A kuasa 3. Okey, so kalau kita lihat kat sini. Okey, yang ini A kuasa 3. Lepas tu darab A kuasa negatif 4. Okey, untuk asas yang sama. Operasi darab. Jadi kita akan tambahkan indeks. Okey, so cikgu dah salin kat sini A kuasa 3. So dia melibatkan operasi darab. Jadi kita tambahkan dia punya indeks. So tambah kurungan negatif 4. Okey, selesai untuk asas A. Sekarang kita darab pula dengan asas B. Okey, jadi asas B. Asas B, kalau kita lihat kat sini, B kuasa 2. Lepas tu darab dengan B kuasa negatif 12. Okey, jadi asas sama, operasi darab. Jadi kita tambahkan. Jadi cikgu salin dulu B kuasa 2. Okey, melibatkan operasi darab. Jadi kita akan tambahkan dia punya indeks. So tambah. Lepas tu kurungan negatif 12. Okey, so selesai dah. Semua sekarang cikgu ringkaskan. Okey. So 4 kuasa. Okey, 1 tambah negatif 4. 1 tambah negatif 4, cikgu dapat negatif 3. Lepas tu darab dengan asas A pula. A. Okey, so 3 tambah negatif 4, cikgu dapat negatif 1. Okey, akhir sekali adalah asas B. So B
kuasa, okey, 2 tambah negatif 12. So, cikgu dapat negatif 10 Okey. Okey, so kalau kita lihat kat sini, 4 kuasa negatif 3 darab A kuasa negatif 1 darab dengan B kuasa 10 Jadi dia melibatkan indeks negatif Okey, so cikgu kena turunkan lah. Okay. Ingat balik apa yang cikgu ajar dekat imbas kembali. Kalau kita ada A kuasa negatif N. Okey, so ingat A kuasa negatif N ni dekat atas. Okey, so kalau cikgu turunkan A, so negatif N ni dia akan bertukar jadi positif N. Okey, kalau kita lihat dekat depan ni, perkali bagi A 1 Jadi kat sini kita tulis 1. Okey, so begitu juga dengan jawapan kita ni, kita kena turunkan lah. Okey, cikgu buatkan pernya panjang lah. Okey, so 4 kuasa negatif 3 ke atas Kalau cikgu turunkan, dia akan jadi 4 kuasa 3 Okey, so begitu juga dengan A kuasa negatif 1 ni. Okey, so darab. Kalau cikgu turunkan, dia akan jadi A kuasa 1 1 tak payah tulis lah. Okey, lepas tu darab lagi. Okey, B kuasa 10, cikgu turunkan dia akan dapat B kuasa 10 Okey, so atas ni kita tulis 1 lah. Okey, sekarang cikgu ringkaskan lagi. So 1 per, okey, 4 kuasa 3 boleh tekan kalkulator. 4 kuasa 3, cikgu dapat 64. Okey, lepas tu A, lepas tu B kuasa 10. Okey, itulah jawapannya. Okey, kita sambung lagi contoh 2. Okey, permudahkan ungkapan algebra yang berikut. Okey, kalau sebelum ni, ungkapan algebra yang melibatkan indeks, melibatkan operasi darab dan atau bahagi. Okey, kalau kita lihat pada contoh 2A ni, so ungkapan algebra dia melibatkan operasi tolak dengan bahagi. Okey, so kalau kita lihat kepada hukum indeks, hukum indeks yang pertama, hukum darab A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey, yang kedua, untuk hukum bahagi, A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Okey, kalau kita lihat kat sini, kita tak boleh nak gunakan hukum kat sini kerana apa? Kerana kat sini dia melibatkan operasi tolak. Jadi kalau kita lihat pada dua hukum indeks, hukum darab dengan hukum bahagi, so maknanya tak ada hukum yang kita boleh gunakan untuk operasi tolak. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ni? So ingat kalau soalan ungkapan algebra yang melibatkan indeks, dia melibatkan operasi tambah atau tolak, yang itu kita akan gunakan hukum indeks secara terbalik. Maksud secara terbalik tu apa? So maksudnya kita akan gunakan hukum indeks yang pertama ni daripada belakang, ataupun daripada kanan ni kita pergi ke kiri. Maksudnya daripada A kuasa M tambah N, kita tukarkan dia kepada A kuasa M darab A kuasa N. Kalau untuk operasi tolak, indeks tolak ni, so kita gunakan daripada belakang ataupun daripada kanan ke kiri. So maksudnya kalau dia melibatkan operasi tolak untuk indeksnya A kuasa M tolak N, so kita akan tukar kepada A kuasa M bahagi A kuasa N. Okey, so untuk soalan contoh 2A ni, so kita akan gunakan hukum indeks secara terbalik, iaitu daripada kanan ke kiri, sebab dia melibatkan operasi tolak dekat sini. Dekat sini operasi tolak. So cikgu akan tengok asas 3, indeks dia M tambah 2. Jadi 3 kuasa M tambah 2
So bentuk ni sama dengan bentuk hukum yang pertama ni. So maksudnya A kuasa M tambah N ni, cikgu akan tukar dia kepada A kuasa M darab A kuasa N. So kalau kat sini 3 kuasa M tambah 2, so cikgu akan tukar kepada bentuk 3 kuasa M. So kalau operasi tambah, kita akan darab 3 kuasa 2. Okey, so maksudnya kita gunakan hukum indeks secara terbalik. Okey, kemudian cikgu salin balik, tolak 3 kuasa M. Lepas tu bahagikan dengan 3 kuasa M. Okey, walaupun dekat sini dia ada operasi bahagi, tapi cikgu tak boleh nak gunakan hukum hukum indeks yang kedua tu, hukum bahagi. Sebab apa? Sebab atas ni dia operasi tolak. Okey, itu sebabnya cikgu gunakan operasi indeks secara terbalik. Kalau indeksnya ditambahkan, maknanya dia akan jadi darab. Kalau indeksnya ditolakkan, kita akan dapat bahagi. Okey, so sekarang cikgu selesaikan. Okey, 3 kuasa M darab dengan, okey, 3 kuasa 2 kita dapat 9. Lepas tu tolak dengan 3 kuasa M per 3 kuasa M. Okey. Okey, so sekarang kalau kita lihat kat sini, dia mempunyai penyebut yang sama, iaitu 3 kuasa M. Jadi cikgu pecahkan. So 3 kuasa M darab 9, okey, per dengan 3 kuasa M. Lepas tu tolak 3 kuasa M per 3 kuasa M. Kat sini cikgu pecahkan. Bila penyebutnya sama, cikgu pecahkan asing-asing. Okey, so sekarang kita lihat dekat sini. 3 kuasa M darab 9 per dengan 3 kuasa M. So dekat atas ada 3 kuasa M, dekat bawah pun ada 3 kuasa M. Jadi cikgu boleh potong. So 3 kuasa M cikgu potong 1. So yang bawah ni pun sama, 3 kuasa M cikgu potong 1. Jadi akhirnya cikgu dapat 1 kali 9 bahagi 1, so cikgu dapat 9. Okey, lepas tu tolak. Okey, yang ni pun sama. 3 kuasa M kat atas cikgu potong 1. So dekat bawah pun cikgu potong 3 kuasa M 1. So 1 per 1 cikgu dapat 1. So akhirnya jawapan cikgu adalah 9 tolak 1, 8. Okey. Okey. Seterusnya, cikgu pergi kepada contoh 2B. Okey, dekat sini pun sama. Dia minta kita permudahkan ungkapan algebra. 2 kuasa X tambah 4 tolak 2 kuasa X tambah 3. Sama macam contoh 2A. Kalau kita nak gunakan hukum indeks secara biasa, so dia mesti melibatkan operasi darab atau bahagi. So dekat sini soalan dia melibatkan operasi tolak. Jadi kalau operasi tolak, so kita akan gunakan hukum indeks secara terbalik. So kita tengok semula hukum indeks yang pertama, hukum darab, iaitu A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey, hukum bahagi pula, A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Okey, berbalik kepada soalan. Okey, soalan kita 2 kuasa X tambah 4. Jadi ini bentuk 2 kuasa X tambah 4 ni sama dengan hukum yang pertama. Jadi maksudnya daripada sebelah kanan, kita gunakan hukum secara terbalik. Daripada sebelah kanan, kita akan pergi ke kiri. So bila indeksnya ditambahkan, so dia akan jadi operasi darab. Jadi 2 kuasa X tambah 4, kita tukar kepada 2 kuasa X. Okey, bila indeksnya tambah, dia akan jadi operasi darab. 2 kuasa 4. Okey, lepas tu tolak. Okey, yang ni pun sama juga. Sebab dia melibatkan operasi tambah. Jadi kat sini 2 kuasa X. Okey, bila tadi ditambahkan indeks, mana dia akan jadi operasi darab. 2 kuasa 3. Okey, so yang ini cikgu kena kurungkan lah. Sebab depannya ada operasi tolak. Okey, so sekarang cikgu permudahkan lagi. 2 kuasa X darab. Okey, tekan kalkulator. 2 kuasa 4. Okey, cikgu dapat 16.
Okey, lepas tu tolak dengan 2 kuasa X darab, cikgu letak dalam kurungan, 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 adalah 8. Okey. Sekarang, kalau kita lihat sebelah kiri, sebutan yang sebelah kiri tu 2 kuasa X darab 16. Lepas tu tolak. Jadi yang sebelah kanan tu, sebutan sebelah kanan tu 2 kuasa X darab 8. Okey, kita tengok konsep macam ni. Tengok konsep macam ni. Okey, kalau kita ada 16A tolak dengan 8A. So, kita akan dapat berapa? 16 tolak 8A. So, ini adalah sebutan serupa. Jadi, 16 tolak 8, kita akan dapat 8. Jadi, kita dapat 8A. Okey, ataupun cara ni kita boleh buat 16A tolak 8A. So, kalau kita lihat kat sini, setiap sebutan tu, dia ada faktor sepunya. So, faktor sepunya adalah A. So, cikgu boleh keluarkan dia punya faktor sepunya. Jadi, A tu cikgu keluarkan. Lepas tu, cikgu buka kurungan. Jadi, 16 tolak 8. So, kalau cikgu kembangkan balik, A darab 16, cikgu dapat 16A. Lepas tu, A darab 8, dan cikgu dapat 8A. So, cikgu hanya tukar bentuk je. Okey. So, kalau kita selesaikan, okay, A. Okay, 16 tolak 8, cikgu dapat 8. Okey, akhirnya kita dapat 8A. Dua bentuk yang lebih kurang lah. Cuma dia punya stepnya yang berbeza. Langkah kerja berbeza. Okey, so cara ni sebenarnya kita boleh gunakan kaedah pertama. Yang ni. Ataupun cikgu gunakan kaedah yang kedua ni lah. Okay, tapi buat masa sekarang ni. Okay, sorry. Okay, buat masa sekarang ni, cikgu akan gunakan kaedah nombor 2 lah. Cikgu tunjukkan dulu kaedah nombor 2. Nanti bila kita masuk kepada soalan yang menyelesaikan masalah melibatkan hukum indeks, nanti cikgu akan tunjukkan yang bentuk pertama ni. Okey, sekarang cikgu akan gunakan bentuk yang kedua. So, maksudnya, cikgu keluarkan dia punya faktor sepunya. Okey, kalau kita lihat dekat sebelah sini, sebelah kiri ni 2 kuasa X darab 16 tolak dengan 2 kuasa X darab 8. Jadi kita lihat sebelah kiri ada 2 kuasa X. So yang sebelah kanan ni pula ada 2 kuasa X. Jadi dia punya faktor sepunya kat sini yang kita boleh keluarkan adalah 2 kuasa X. Jadi cikgu keluarkan dia punya faktor sepunya 2 kuasa X. Lepas tu cikgu buka kurungan. Okey, jadi 2 kuasa X darab berapa dapat 2 kuasa X darab 16. Jadi kat sini cikgu darab 16 lah. Lepas tu tolak. Lepas tu sini 8. So kalau cikgu kembangkan 2 kuasa X darab 16, cikgu dapat yang atas. 2 kuasa X darab 8, cikgu dapat yang atas ni. Okey, so akhirnya 2 kuasa X. Okey, 16 tolak 8, kita dapat 8. Okey, so cikgu susun semula bentuk dia. Jadi 8 kurungan 2 kuasa X. So inilah jawapan kita yang terakhir. Okey, sekarang kita lihat pula contoh 2C. Okey, seperti mana kita dah lihat contoh 2B. Sekiranya ungkapan algebra melibatkan indeks, dia melibatkan operasi tolak atau tambah. So, kita akan gunakan hukum indeks secara terbalik. Okey, so kita lihat hukum indeks yang pertama iaitu hukum darab. A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey, hukum indeks yang kedua iaitu hukum bahagi. So, A kuasa M bahagi A kuasa N sama juga dengan A kuasa M tolak N. Okey. So, kalau kita lihat kat sini, asasnya sama iaitu asas 5 tapi dia melibatkan operasi tolak. So, kalau kita lihat kepada hukum indeks, so tak ada hukum indeks melibatkan operasi tolak, tak ada. Itu sebabnya kalau kita dapat soalan soalan indeks asas sama tapi melibatkan operasi tolak, jadi kita akan gunakan hukum indeks secara terbalik. Okey.
So kalau kita lihat, kalau kita gunakan hukum indeks secara terbalik, iaitu maksudnya daripada kanan ke kiri, okay, 5 kuasa X tolak 1 ni, dia sama juga dengan hukum indeks yang kedua iaitu hukum bahagi. Jadi kita akan gunakan hukum bahagi ni daripada kanan ke kiri. Okey, so 5 kuasa X tolak 1, cikgu boleh tukar kepada 5 kuasa X. Okey. So bila indeks ni kita tolakkan, so dia akan jadi bahagi. So bahagi kat sini cikgu tulis per. So per 5 kuasa 1. Okay, yang sebelah kanan cikgu salin balik, tolak 5 kuasa X. Okay, cikgu selesaikan lagi, 5 kuasa X bahagi 5 kuasa 1, cikgu dapat 5 tolak 5 kuasa X. Okay, kalau kita lihat kat sini, sebelah kiri 5 kuasa X per 5 dengan sebelah kanan 5 kuasa X. So kat sini dia ada sebutan serupa 5 kuasa X dengan 5 kuasa X. Okay, so kat sini kita boleh keluarkan kita boleh keluarkan faktor sepunya iaitu 5 kuasa X. Jadi kita keluarkan faktor sepunyanya 5 kuasa X. Okey, buka kurungan. Okey, so 5 kuasa X darab berapa? Darab berapa? Dapat semula 5 kuasa X per 5. Jadi kat sini kita darabkan dengan 1 per 5. Okey, cikgu ulang balik. So 5 kuasa X, kalau cikgu darabkan dengan 1 per 5, dia akan dapat semua 5 kuasa X per 5. Okey, yang sebelah sini tolak. Okey, 5 kuasa X darab berapa dapat 5 kuasa X? So, darablah 1 kan? Okey, so sekarang kita cek betul tak? Okey, 5 kuasa X darab 1 per 5. So, kita akan dapat 5 kuasa X per 5. Okey, betul. So, 5 kuasa X darab 1, kita dapat 5 kuasa X. Okey. So, sekarang cikgu selesaikan lagi. 5 kuasa X kurungan. So 1 per 5 tolak dengan 1. So kita dapat negatif 4 per 5. Negatif 4 per 5. Okey, so cikgu susun semula bentuk dia. Negatif 4 per 5 dalam kurungan 5 kuasa X. So inilah jawapan akhir. Okey. Kita sambung lagi dengan contoh 3. Okey, permudahkan ungkapan algebra yang berikut. Okey, soalan contoh 3A. A kuasa negatif 1 per 3 darab 2A kuasa negatif 1 per 2. So, kalau kita lihat kat sini, asas yang sama adalah asas A. Lepas tu, operasi yang terlibat adalah operasi darab. Jadi kita boleh gunakan hukum indeks yang pertama. Okey, so hukum indeks yang pertama iaitu hukum darab. Jadi A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey, so kat sini kita lihat perkali bagi A kuasa negatif 1 per 3 adalah 1. Dan perkali bagi A kuasa negatif 1 per 2 adalah 2. Jadi kat sini nombor dengan nombor kita boleh asingkan dulu. Kita kumpulkan. Jadi perkali bagi A kuasa negatif 1 per 3 adalah 1. Jadi kita tulis 1 darab. Okay, perkali bagi A kuasa negatif 1 per 2 adalah 2. So jadi 1 darab 2. Kemudian cikgu darabkan dengan asas A. Okey. So kalau kita lihat kat sini A kuasa negatif 1 per 3 dan di sebelah kanan adalah A kuasa negatif 1 per 2. So bila asas sama melibatkan operasi darab, jadi kita akan tambahkan dia punya indeks. Jadi itu sebabnya cikgu tulis asas A ni sekali sahaja. Lepas tu cikgu salin semula negatif 1 per 3. Okey, so bila operasi darab kita akan tambahkan indeks. So jadi tambah dalam kurungan negatif 1 per 2. Okey, so 1 darab 2, cikgu dapat 2. Okey, cikgu terus darab dengan A jadi 2A, 2A. Okey, so cikgu tekan kalkulator, cikgu tambahkan dia punya indeks. So negatif 1 per 3 tambah, lepas tu tolak 1 per 2. So cikgu dapat negatif 5 per 6. Okey, so akhirnya kita dapat 2A kuasa negatif 5 per 6. Okey, kalau kita nak tukar bentuk, okey, ataupun kalau kita lihat kat sini,
dia melibatkan indeks negatif kan. Okey, jadi cikgu boleh turunkan Jadi cikgu salin dulu 2, lepas tu per. Okey, A kuasa negatif 5/6 dekat atas So, dia punya indeks negatif Jadi kalau cikgu turunkan A ni ke bawah, so kuasa negatif 5/6 akan jadi positif 5/6. Okey. Kemudian ingat kembali bentuk indeks A kuasa M per N. So kita boleh tukar kepada punca kuasa N, lepas tu A kuasa M. Okey, so sekarang A kuasa 5/N ni kita boleh tukar kepada bentuk punca kuasa Jadi cikgu salin balik 2 per. Okey, so cikgu tulis dulu punca kuasa. Okey, kita lihat kat sini dia per 6. Jadi dia akan jadi punca kuasa 6. Lepas tu A kuasa 5. Okey, selesai. Itulah jawapan akhirnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh 3B. Okey, kalau kita lihat kat sini, asas yang sama adalah asas A. Jadi, kalau asas sama, lepas tu dia melibatkan operasi bahagi. Jadi, kita boleh gunakan hukum indeks. Okey, so hukum indeks yang pertama adalah hukum darab. A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey, hukum yang kedua adalah hukum bahagi. A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Okey, so untuk soalan ni dia melibatkan hukum bahagi hukum yang kedua ni. Okey. Jadi kalau dia melibatkan operasi bahagi, jadi kita boleh gunakan hukum ni secara biasalah, iaitu daripada sebelah kiri pergi ke kanan Okey, so kat sini perkali bagi A kuasa negatif 2 adalah 2. Manakala perkali bagi A kuasa negatif 3/2 adalah 1 Jadi maksudnya sini cikgu hanya tulis 2 je lah. Sebab 2 bagi 1, cikgu dapat 2. Okey, lepas tu dia punya asasnya sama So dekat atas asas A kuasa negatif 2, yang kat bawah asas A kuasa negatif 2. So asas sama cikgu tulis sekali saja A. Lepas tu cikgu salin negatif 2. Okey, so dia melibatkan operasi bahagi Jadi bila melibatkan operasi bahagi, so kita akan tolakkan dia punya indeks. Jadi kat sini cikgu buat tolak kurungan negatif 3/2. Okey, cikgu permudahkan lagi 2A. Okey, cikgu tekan kalkulator negatif 2 lepas tu tolak kurungan negatif 3 per tekan ABC 2 tutup kurungan. Tekan sama dengan cikgu dapat negatif 1/2 negatif 1/2. Okey, so jawapan kita melibatkan negatif indeks. So cikgu turunkan Jadi cikgu salin balik 2. Cikgu buat per. Okey, A kuasa negatif 1/2 ke atas. So kalau cikgu turunkan ke bawah A ni, jadi kuasa negatif 1/2 akan jadi positif 1/2. Okey, cikgu tukar bentuk lagi. So 2 per. Okey, A kuasa 1/2 cikgu boleh tukar kepada bentuk punca kuasa. Okey, kalau awak lihat kat sini dia per 2. Jadi bila per 2, dia melibatkan punca kuasa 2 lah. Okey, kat sini cikgu tak perlu letak 2 lah. Sebab simbol ni dah menunjukkan punca kuasa 2 Jadi cikgu tulis A. Okey, kuasa 1. So kuasa 1 cikgu tak perlu tulis. So inilah jawapan yang terakhir. Okey, kita pergi lagi contoh 3C. Okey. Sekarang contoh 3C, dia melibatkan punca kuasa 3 dengan punca kuasa 2 Okey, kalau kita nak gunakan hukum indeks, so kalau guna hukum indeks hukum indeks yang pertama hukum darab A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N Hukum yang kedua, A kuasa M bahagi A kuasa N, so sama juga dengan A kuasa M tolak N. Okey, kalau kita lihat kat sini, bila asasnya sama,
kita boleh tambahkan dia punya indeks. Jadi kat sini dia melibatkan kuasa M dengan kuasa N. Okey, jadi soalan contoh 3C ni, kita kena ubah bentuk. Bila melibatkan punca kuasa 3, kita kena tukar bentuk. Tukar bentuk kepada kuasa. Okey. Jadi dekat sini punca kuasa 3, A kuasa 2. Jadi cikgu buka kurungan dulu. So A kuasa 2. Okey, lepas tu tutup kurungan. Okey. Okey, punca kuasa 3 kita boleh tukar kepada bentuk kuasa 1/3. Okey, lepas tu darab. Okey, cara yang sama. Okey, buka kurungan. A kuasa negatif 3, tutup kurungan. Okey, kat sini punca kuasa 2, kita tukar kepada bentuk kuasa. So, dia akan jadi kuasa 1/2. Okey. So, kalau dia melibatkan kuasa, so kita boleh gunakan hukum indeks. Okey, kalau cikgu lihat kat sini, dia melibatkan satu lagi hukum, hukum indeks. So, hukum indeksnya apa? Hukum kuasa. So, ingat lagi hukum kuasa A kuasa M. Okay, dalam kurungan, kuasa lagi dengan N. So, yang ni kita akan dapat A kuasa M darab N. Yang mana akhirnya kita dapat A kuasa M N. Okey, so bentuk A kuasa 2, kita kuasakan lagi dengan 1/3. So, kita boleh gunakan hukum kuasa. So, kita permudahkan lagi. Okey, so cikgu dapat A kuasa. Okey, so ini hukum kuasa. Jadi kuasa 2 kita akan darabkan dengan 1/3. Cikgu terus tekan kalkulator. 2 darab 1/3. So cikgu dapat 2/3. Jadi A kuasa 2/3. Okey, darab dengan A. Okey, so ini pun melibatkan hukum kuasa. So kuasa negatif 3 dengan kuasa lagi 1/2. So yang ni kita darabkan. So negatif 3 darab dengan 1/2. So kita dapat negatif 3/2. Okey. Sekarang kita lihat A kuasa 2/3 darab A kuasa negatif 3/2. Okey, so bentuk ni sama dengan hukum indeks yang pertama, iaitu hukum darab. Okey, so bila asasnya sama, kita akan tambahkan dia punya, bila asas sama melibatkan operasi darab, so kita akan tambahkan dia punya indeks. Jadi cikgu tulis sekali saja asas A. Okay, cikgu salin 2/3. Okay, kat sini dia melibatkan operasi darab. Jadi kita tambahkan dia punya indeks. So tambah dengan kurungan negatif 3/2. Okay, cikgu permudahkan lagi A kuasa. Okay, cikgu terus tekan kalkulator. 2/3. Okey, lepas tu tambah tolak. Okey, cikgu buat kurungan sekejap, lagi sekali 2/3 tambah kurungan negatif 3/2 tutup kurungan. Sama dengan, so cikgu dapat negatif 5/6 Okey. So yang ini melibatkan lagi indeks negatif. Okey. So cikgu turunkan dia ke bawah Okey, A kuasa negatif 5/6 ni ke atas. So, kalau cikgu turunkan ke bawah, dia akan dapat A kuasa positif 5/6 So, jadi kat sini kita tulis 1. Okey, so cikgu teruskan lagi 1 per. Okey, yang ini cikgu boleh tukar bentuk Okey, so kita buat dulu punca. Okey, so dia sebabkan kat sini per 6. Jadi bila per 6, kita ubah kepada punca kuasa 26 punca kuasa. Okay, punca kuasa 6 punca kuasa 6. Okey. Lepas tu yang dalam ni adalah A kuasa 5. Okey. Itulah jawapan yang terakhir. Okey, kita sambung contoh 3D. Okey, so kalau kita lihat 3D, A kuasa negatif 1/2 darab dalam kurungan A kuasa 3/2 tambah 2A kuasa 1/2 tolak 3A kuasa negatif 1/2. Jadi dekat sini kita kena kembangkan dulu. Kena kembangkan dulu.
So, A kuasa negatif 1/2 kita akan darabkan dengan A kuasa 3/2. Seterusnya, A kuasa negatif 1/2 kita akan darabkan dengan 2A kuasa 1/2. Dan yang terakhir sekali, kita akan darabkan A kuasa negatif 1/2 dengan negatif 3A kuasa negatif 1/2. Okey, kita mula balik semula. Okey, A kuasa negatif 1/2 darab dengan A kuasa 3/2. So, A kuasa negatif 1/2 darab dengan A kuasa 3/2. Okey, seterusnya, sini operasi tambah. Positif walaupun dia tak tulis. Lepas tu yang kat sini operasi positif. Cikgu tunjuk kat sini operasi positif, simbol positif dekat sini operasi tambah. Jadi positif jumpa positif, so kita akan dapat positif lah. Okey, jadi A kuasa negatif 1/2 darabkan dengan 2A kuasa 1/2. Okey, kemudian kita lihat pula kembangan yang seterusnya. Okey, so sini positif A. Lepas tu sini negatif Okey, so positif darabkan dengan negatif. So kita akan dapat negatif Jadi A kuasa negatif 1/2 darab dengan 3A kuasa negatif 1/2. Okey, so kalau kita lihat kat sini, asas sama, operasi darab. Okey. So kita akan gunakan hukum indeks yang pertama. So hukum indeks yang pertama adalah A kuasa M darab dengan A kuasa N. So kita akan dapat A kuasa M tambah N. Jadi yang sebelah kiri yang pertama ni A kuasa negatif 1/2 darab A kuasa 3/2. So kita boleh permudahkan. So A kuasa negatif 1/2. So asas sama melibatkan operasi darab. So kita tambahkan dia punya indeks. So tambah 3/2. Okay, lepas tu tambah. Okey. So A kuasa negatif 1/2 darab 2A kuasa 1/2. So kat sini cikgu darabkan dulu dia punya perkali. Perkali bagi A kuasa negatif 1/2 adalah 1. Lepas tu perkali bagi A kuasa 1/2 adalah 2. Jadi 1 darab 2, cikgu dapat 2. Okay, lepas tu cikgu salin dia punya asas A. Okey, sekarang asasnya sama iaitu asas A. Jadi cikgu tulis sekali je lah. So cikgu salin dia punya kuasa je, negatif 1/2. Okey, sekarang dia melibatkan operasi darab. Jadi kita tambah 1/2. Lepas tu tolak. Okey, kita salin asas sama A. Sini kuasa negatif 1/2. Oh sorry, cikgu terlupa. Okey, so padam semula yang ni. Kat situ ada perkali so perkali bagi A kuasa negatif 1/2 adalah 1. So perkali bagi A kuasa negatif 1/2 adalah 3. Jadi cikgu kena darabkan dulu dia punya perkali Jadi 1 darab 3, cikgu dapat 3 Okey, baru cikgu salin dia punya asas. Okey, A kuasa negatif 1/2. So melibatkan operasi darab, jadi kita tambahkan dia punya indeks. So tambah kurungan negatif 1/2. Okey, cikgu permudahkan lagi A kuasa. Okey, negatif 1/2 campur 3/2. Negatif 1/2 campur 3/2. So tekan kalkulator, kita dapat 1. So kalau 1 cikgu tak tulislah kuasanya. Okey, lepas tu tambah 2A. Okey, so negatif 1/2 tambah dengan 1/2. Okey, kita dapat kosong So kuasa kosong cikgu tulis. Kuasa kosong. Lepas tu tolak 3A. Okey, cikgu selesaikan. Negatif 1/2 tambah. Okey, dalam kurungan negatif 1/2 tutup kurungan. So cikgu dapat negatif 1. Okey. So sekarang cikgu selesaikan lagi. Okey, sini A tambah 2. Okey, A kuasa kosong. Kalau kita imbas kembali tadi, A kuasa kosong dapat 1 A kuasa kosong dapat 1. So tolak 3. Okey, so sekarang dia melibatkan indeks negatif A kuasa 1. So A kuasa negatif 1 ke atas.
So, cikgu turunkan ke bawah. So, A kuasa negatif 1, cikgu turunkan ke bawah, dia akan dapat A kuasa 1. Maknanya negatif 1, bila turun ke bawah, dia akan jadi positif 1. So, cikgu permudahkan lagi. A tambah 2 kali 1, 2 tolak 3 per A. So, inilah jawapan kita yang terakhir. Okey. Cikgu pergi kepada contoh keempat. Okey, contoh keempat dia kata tunjukkan bahawa 7 kuasa 2X tolak 1 sama dengan 49 kuasa X per 7. Bila soalan tunjuk, so kita akan ambil sama ada sebutan sebelah kiri, okey, kita samakan dengan sebutan sebelah kanan. Ataupun kita boleh ambil sebutan sebelah kanan, kita ambil samakan dengan sebutan sebelah kiri. Tapi cikgu akan ambil sebutan sebelah kiri lah. Okey. So, kita mulakan dengan sebutan sebelah kiri. So, 7 kuasa 2X tolak 1. So, kita akan selesaikan 7 kuasa 2X tolak 1 ni. Selesaikan sehingga akhirnya kita dapat 49 kuasa X per 7. Kalau kita boleh tukarkan 7 kuasa 2X tolak 1 kepada 49 kuasa X per 7. So, maknanya kita telah buktikan. Kita telah buktikan yang bahagian sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Okey, so cikgu mulakan. Okey, so kita ada 7 kuasa 2X tolak 1. Okay. So macam mana kita nak selesaikan ni? Okey, kita tengok dulu hukum indeks. Hukum indeks yang pertama, A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey, hukum indeks yang kedua, A kuasa M darab darab lagi. Okey, cikgu padam. Okey, so hukum indeks yang kedua adalah hukum bahagi. So, A kuasa M bahagi A kuasa N. So, kita dapat A kuasa M tolak N. Okey, kalau cikgu lihat kepada dua hukum indeks ni, 7 kuasa 2X tolak 1, bentuknya adalah lebih kurang bentuk hukum indeks yang kedua. Okey, so maksudnya bentuknya sama dengan A kuasa M tolak N. Jadi maksudnya kita akan gunakan hukum indeks ni daripada sebelah kanan ke kiri. Jadi maksudnya daripada A kuasa M tolak N, kita tukarkan kepada bentuk A kuasa M bahagi A kuasa N. Okey, so 7 kuasa 2X tolak 1 sama dengan, kita gunakan hukum indeks yang kedua daripada sebelah kanan ke kiri. Jadi cikgu dapat 7 kuasa 2X. Okey, bila kita libatkan tolak indeks, so dia akan jadi bahagi. So bahagi kat sini cikgu gunakan per lah. So per 7 kuasa 1. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, 7 kuasa 2X. Okey, 7 kuasa 2X. Okey, so kalau cikgu ubah bentuk dia, so kita boleh tukar kepada dalam kurungan 7 kuasa 2. Okay, tutup kurungan. So X ni kita tulis dekat luar. Kita hanya tukar bentuk aja. Tapi kalau kita darabkan semula 7 kuasa 2 kuasa X, sebenarnya kita dapat balik yang atas iaitu 7 kuasa 2X. Okey, per dengan 7 kuasa 1, cikgu dapat 7 balik lah. Okey, cikgu teruskan lagi. So 7 kuasa 2 sama dengan 49. So 49 kuasa X per 7. So kalau kita lihat 49 kuasa X per 7 ni, dia sama dengan yang ni sama dengan yang sebelah kanan ni. Jadi maksudnya kat sini kita telah tunjukkan bahawa 7 kuasa 2X tolak 1 sama dengan 49 kuasa X per 7. Jadi kita tulis kat sini terbukti. Okey, so selesai untuk soalan ini. Okey, cikgu teruskan lagi untuk contoh keempat. Contoh 4B. Okey, dia kata tunjukkan bahawa 3 kuasa X tambah 4 tambah 3 kuasa X tambah 5 tambah 3 kuasa X boleh dibahagi tepat dengan 25 bagi semua integer positif X. Bagi semua integer positif X. Integer positif X maksudnya integer positif lah. Maknanya nombor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Integer dia nombor bulat. Nombor bulat positif. Okey, so kalau cikgu tengok bentuk ni,
3 kuasa X tambah 4 tambah 3 kuasa X tambah 5 tambah 3 kuasa X. So, cikgu tengok kat sini asasnya sama, iaitu asas 3 kan. Lepas tu, asas 3 ada operasi tambah, betul? Okey, cikgu rujuk semula hukum indeks yang pertama, A kuasa M tambah A kuasa N. So, kita akan dapat A kuasa M tambah N. Okey, hukum indeks yang kedua, A kuasa M. Sorry, cikgu salah tulis hukum pula. Okey, cikgu buat balik semula. Mana ada hukum indeks tambah? Okey, dia tak ada melibatkan operasi tambah. Okey, so A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey, ingat So, dia hanya melibatkan hukum darab. Satu lagi hukum bahagi. So, A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Okey, so kalau kita tengok, sebelum ni cikgu ada beritahu kalau asas sama, lepas tu melibatkan operasi tambah atau tolak, so kita tak boleh gunakan hukum indeks tu secara biasa. Sebab kalau kita tengok hukum indeks yang biasa ni, dia hanya melibatkan operasi darab dengan operasi bagi. Jadi kalau indeks melibatkan operasi tambah, kita akan gunakan hukum indeks ni secara terbalik. Okey, kita akan gunakan hukum indeks ni secara terbalik, iaitu daripada kanan ke kiri. Jadi kalau cikgu tengok 3 kuasa X tambah 4, dia sama bentuk dengan yang ni, hukum indeks yang pertama ni, hukum darab ni. Okey, so A kuasa M tambah N, so kita boleh tukarkan kepada A kuasa M darab A kuasa N. Okey, so cikgu salin balik soalan ni, 3 kuasa X tambah 4 tambah 3 kuasa X tambah 5 tambah 3 kuasa X. Okey, so bentuk 3 kuasa X tambah 4 ni, dia sama dengan bentuk hukum indeks yang pertama. A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. So, dia sama bentuk dengan A kuasa M tambah N. So, A kuasa M tambah N, kita boleh tukar kepada bentuk A kuasa M darab A kuasa N. Jadi, 3 kuasa X tambah 4, cikgu boleh tukar kepada bentuk 3 kuasa X. Okey, apabila indeks yang ditambahkan, so dia adalah operasi darab. So, 3 kuasa 4. Okey, cikgu salin lagi, tambah. Okey, sama bentuk. 3 kuasa X tambah 5. Jadi, kita akan gunakan hukum darab, hukum indeks yang pertama dari kanan ke kiri. So, cikgu akan dapat 3 kuasa X darab 3 kuasa 5. Okey. Okey, tambah dengan, yang sebelah kanan ni cikgu salin je lah, 3 kuasa X. Okey. So, cikgu selesaikan lagi. 3 kuasa X darab. Okey, 3 kuasa 4, tekan kalkulator. 3 kuasa 4, cikgu dapat 81. Okey, lepas tu salin balik, tambah 3 kuasa X darab. Okey, 3 kuasa 5. 3 kuasa 5, cikgu dapat 243. Okey, dan yang akhir sekali cikgu salin balik 3 kuasa X. Okey, kat sini dia melibatkan operasi tambah. Jadi kita ada 3 sebutan ni. 3 kuasa X darab 81, sebutan pertama. Okey, sebutan yang kedua 3 kuasa X darab 243. Dan sebutan yang ketiga adalah 3 kuasa X. So, kalau kita lihat kat sini, sebutan yang serupa adalah 3 kuasa X. Dekat sebutan kedua tu kita ada 3 kuasa X. Dan sebutan yang ketiga pun ada 3 kuasa X. Jadi maksudnya kat sini, kita boleh keluarkan faktor sepunya 3 kuasa X. So, kita keluarkan faktor sepunya 3 kuasa X. Lepas tu cikgu buka kurungan. Okey, so 3 kuasa X. So, maknanya kat sini cikgu darab 81 lah. Sebab kalau 3 kuasa X darab 81, cikgu dapat balik yang atas ni. 3 kuasa X darab 81. Okey, lepas tu tambah. Okey, so kat sini cikgu tambah 243 lah. Jadi kalau cikgu darabkan semula, 3 kuasa X darab 243, cikgu dapat balik yang atas ni. 3 kuasa X darab 243. Lepas tu kat sini tambah. Sebab kat sini tambah. Lepas tu
3 kuasa X darab berapa dapat balik 3 kuasa X? So darab 1 lah. Okay, darab 1. Okey, so tutup kurungan. Okey, kita cek. 3 kuasa X darab 81 dapat balik 3 kuasa X 81. Kemudian 3X, 3 kuasa X darab 243, kita dapat 3 kuasa X darab 243 lah. Dan yang akhir sekali 3 kuasa X darab 1 dapat balik 3 kuasa X. So betul Okey, so cikgu tuliskan lagi 3 kuasa X. Okay, kurungan. Okey, yang ni kita tekan kalkulator 81 tambah 243 tambah 1. Akhirnya kita dapat 325. So 325. Okey, cikgu susun semula 325. Okey, so dalam kurungan 3 kuasa X. Okey, dia kata apa? Tunjukkan bahawa 3 kuasa X tambah 4 tambah 3 kuasa X tambah 5 tambah 3 kuasa X boleh dibagi tepat dengan 25. Jadi cikgu dah ubah bentuk 3 kuasa X tambah 4 tambah 3 kuasa X tambah 5 tambah 3 kuasa X. Cikgu dah ubah bentuk atau cikgu dah permudahkan. Akhirnya dia jadi berapa? 325 darab 3 kuasa X kan? Okey, sekarang yang kita nak uji dia boleh bagi dengan dia boleh bagi tepat dengan 25 yang ini. Yang 325 ni Jadi kita test. Okey, 325 kita bahagi dengan 25. Okey, tekan kalkulator. So 325 bahagi 25, so kita dapat 13. So maksudnya 325 ni boleh dibagi tepat dengan 25. Jadi terbuktilah. Terbukti. Terbukti. Okey, terbukti bahawa okey, 325 3 kuasa X ni boleh dibahagi tepat dengan 25. Okey, so terjawablah soalan contoh 4B. Baiklah murid-murid, cikgu dah memberikan banyak contoh bagaimana untuk mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan indeks dengan menggunakan hukum indeks. Okey, di awal PDP tadi, cikgu telah menerangkan objektif pembelajaran kita pada hari ini, di mana di akhir pembelajaran murid dapat mempermudahkan sekurang-kurangnya 6 daripada 10 ungkapan algebra yang melibatkan indeks dengan menggunakan hukum indeks dengan betul. Okey, so untuk mengetahui sama ada murid-murid betul-betul faham dengan topik kita pada hari ini, so murid-murid bolehlah buat latih diri 4.1 ni. Cubalah jawab sekurang-kurangnya 6 soalan dengan betul. So kalau pelajar dapat menjawab sekurang-kurangnya 6 soalan dengan betul, maka berjayalah PDP kita pada hari ini. Okey, so cikgu rasa video cikgu setakat ini saja. So insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam video yang berikutnya di mana cikgu akan menunjukkan langkah kerja untuk latih diri 4.1 ni. Okey, bye-bye.